محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وبتم بالخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم بك نستعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita sambung ayat yang ke-17 daripada surah An-Nazi'at. Juzul Amma kita dah masuk surah An-Nazi'at ayat yang ke-17 malam ni. Ayat ke-18 ya. Maksudnya hari ni ayat ke-18 lah ibu ya. Ayat 17 tu dah baca kan? Okey, ayat ke-18. Betul ibu ayah confirmkan 17 ke-18? Ibu Maimunah kata 17, ibu Zainab kata 18. Hari kita nak mula ayat 18 ke 17? Mula ayat 18 ya, insya-Allah. Terima kasih Tuan Haji. Maksud Ibu Maimunah habis ayat 17 itu ya, okay, insya-Allah. Yang tak habis mana Ibu? 17 tak habis lagi. Pasal saya banyak kelas saya mesti ingat. Oh, 17 tak habis lagi. Okeylah. Oh, itu kita bincangkan izhab saja kot. Kita bincangkan fi'il amar saja kot hari tu Ibu ya. Okeylah, kita ambil ayat 17 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. صدق الله العظيم. Waalaikumsalam Ibu Zainab. Okey ibu ayah semua, izhab kita dah bincang minggu lepas. Izhab adalah fi'il amar daripada zahaba yazhabu. Saya tak tulis balik lah ya, saya terus saja. Kalau ibu ayah nak tahu, rujuk balik audio yang telah di-upload ke YouTube oleh Tun Najib Nasir insya-Allah. Izhab, pergilah oleh kamu. Siapa kamu di sini? Nabi Musa alaihi salam. Kepada siapa? Ila kepada Fir'aun. Ibu ayah yang dirahmati Allah, Fir'aun ini adalah salah satu nama khas yang tidak bertanwin. Dia macam Ahmadu, macam Umaru, macam Osmanu, begitu. Kalau ibu ayah ada mustawa 1, cuba tengok nota 2. Kan ada nama-nama yang saya berikan yang tidak bertanwin. Maka Fir'aun juga satu nama. Salah satu nama yang tidak boleh bertanwin. Cuma saya tak masukkan dalam nota kerana itu nama yang dibenci. Nama yang tak suka. Kita tak suka nama tu kan. Takkan nak bagi contoh Fir'aun pula. Kecuali kalau contoh-contoh yang jahat bunyinya. Jadi ibu ayah, Fir'aun kalau biasa-biasa dibaca Fir'aunu. Tetapi kalau ada huruf jar begini, kita kena baca dengan baris atas. Fir'auna. Contoh Ahmadu jadi, kalau ada ila Ahmada. Contoh lain, Umaru tidak ada tanwin, Umaru. Kalau ada ila Umara. Begitu. Jadi begitu juga Fir'aun. Fir'aunu asalnya. Kerana ada ilah dibaca ila Fir'auna. Ila Fir'auna. InsyaAllah. Okay. Izhab ila Fir'auna. Pergilah kamu kepada Fir'aun. Fir'aun siapa? Fir'aun ni bukan nama ibu ya. Bukan nama. Fir'aun ni adalah gelaran. Fir'aun adalah gelaran.
Gelaran kepada siapa? Gelaran kepada pemerintah Mesir pada waktu itu. Pada waktu itu pemerintah Mesir dipanggil Fir'aun. Okey. Di sini Fir'aun yang zaman Nabi Musa AS, ibu ayah. Fir'aun zaman Nabi Musa ni, apa nama Fir'aun tu ibu? Siapa tahu apa nama Fir'aun zaman Nabi Musa ni? Mula-mula daripada huruf R. Belakang dia huruf S. Apa dia ibu ayah? Ramses kedua. Ramses kedua. Betul, Ramses kedua, betul. Ramses yang kedua. Okey. Dia ni sombong. Bahkan dia kata apa? Dia kata, akulah Tuhan yang maha tinggi. Dia mengaku dia Tuhan. Dengan kekuasaannya. Dia ni pula jenis memang tak sakit-sakit. Allah bagi dia. Allah uji dia memang tak sakit-sakit. Susah nak sakit. Maka dia rasa dia hebat. Dia rasa dia hebat. Dia boleh arah sana, orang arah sini. Boleh bunuh sana, bunuh sini. Rasa nak bunuh. Rasa nak biar hidup. Dia rasa dia hebat. Dia rasa dia Tuhan. Maka orang begini, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa AS pergi menghadap. Padahal baginda dibesarkan di istana Fir'aun sendiri. Bahkan Fir'aun ketika itu tahu, tukang tilik dia bagi tahu akan ada lahir satu orang budak yang akan menghancurkan kerajaan. Tapi kuasa Allah Ta'ala ibu, kuasa Allah Ta'ala dalam istana itu juga Nabi Musa AS dibesarkan. Dan Nabi Musa membesar dalam istana Fir'aun, dan akhirnya Nabi Musa sendiri yang menentang Fir'aun. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, ila Fir'aun, kepada Fir'aun, innahu, sesungguhnya dia. Okey, ibu ayah tengok ya. Innahu, sesungguhnya dia. Tagha maksudnya melampaui batas. Tagha ni maksudnya melampaui batas. Contoh ibu ayah ya. Okey. Kalau air laut biasa ada paras-paras yang tertentu kan. Tapi ada ketika air laut tu berada di paras yang melebihi paras yang sepatutnya, dan air tu jadi macam melimpah-limpah. Contoh macam tsunami ke apa ke, air laut tu naik ke paras yang melimpah-limpah. Itu dipanggil tagha al-ma. Tagha al-ma, air melimpah-limpah. Tagha al-ma. Jadi tagha ni maksudnya melampau, lebih daripada yang sepatutnya. Jadi di sini ramai orang zalim ibu ya. Orang zalim ni ramai. Manusia-manusia yang ingkar pada Allah ni ramai. Tapi yang melampaui batas pada Fir'aun ini, dah melampau sangat, maka dipanggil tagha. Boleh ibu ayah ya? Okey. Soalan balik, izhab, pergilah kamu wahai Musa, ila Fir'auna, kepada Fir'aun, innahu, sesungguhnya dia, yakni Fir'aun, tagha telah melampaui batas. Tagha ni adalah fi'il madhi ibu ayah ya. Tagha ni fi'il madhi. Taghin, ya tak ada titik. Tagha, fi'il mudhari'nya yatgha. Okey. Dia ada fi'il dia. Tagha, yatgha, begitu. Tagha telah melampaui batas. Yatgha, sedang ataupun akan melampaui batas. Masdar dia macam ni masdarnya. Masdarnya begini. Dalam kamus, okey. Masdarnya tughyanan. Tughyanan masdarnya. Ta baris depan. Tughyan. Tughyanan maksudnya melampaui batas. Kalau orang yang melampaui batas dipanggil taghin. Taghin. Taghin, orang yang melampaui batas. Daripada tagha. Tagha ya tagha. Okey, orang yang melampaui batas dipanggil taghin. Boleh ibu ayah insya-Allah, taghin. Pernah tak tengok satu drama dulu yang wahid senario tu berlakon? Ta'in. Siapa pernah dengar? Kalau tak pernah dengar, saya tak nak panjang-panjang kan. Cuma saya nak beritahu je. Pernah tak dengar drama panggil Ta'in? Ada tak ibu-ibu ayah pernah tengok drama tu Ta'in? Tak pernah ya? Dia, kalau Ta'in tu sebenarnya, dia nama budak tu Ta'in. Dalam watak tu namanya Ta'in. Ta'in apa maksudnya Ta'in? Ta'in ni maksudnya sebenarnya orang yang taat. Ta'in orang yang taat, begitu. Kalau Taghin orang yang melampaui batas. Tu nak beritahu itu je. Takut orang kata apa ke bagi nama anak Ta'in. Bukan Ta'in, Ta'in. Tapi Melayu ni janganlah ibu-ibu ayah bagi nama yang bunyi Arab. Arabnya betul. Maknanya betul. Tapi orang tak tahu.
Contoh ada ulama nama Bahlul. Ada ulama nama Bahlul. Bahlul ni nama ulama tasawuf, ulama sufi. Tapi masyhur di kalangan kita, kalau nak maki orang panggil Bahlul betul-betul ni kan. Jadi janganlah kita pandai-pandai. Betul-betul kita tahu itu nama ulama, kita pun bagi nama anak cucu kita Bahlul. Bahlul bin Ahmad Kamil. Mesti yang budak tu kena ejek je. Bagilah nama yang sesuai. Contoh ya. Okey. Balik kat sini. Ai qala Allahu lahu, yakni Allah Taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, idhhab ila fir'aun taghiyah. Pergilah kamu wahai Musa kepada Fir'aun yang melampaui batas. Taghiyati Misr, orang yang melampaui batas di mana? Di Mesir. Fa innahu jawaza al-hadda fil asyan wa takabburi wal kufri billah. Dia telah melampaui batas pada kemaksiatan dia, melampaui batas pada kesombongan dia, dan melampaui batas pada kekufuran. Haitsu idda'a ar-rububiyyah. Dari segi dia telah melampau, dia mendakwa diri dia Tuhan, mendakwa ketuhanan pada diri dia. Dia mendakwa dia Tuhan. Wa tajabbara ala Bani Israel, dan dia menindas Bani Israel. Wasta'bada qaumahu, dan dia menjadikan Bani Israel sebagai hamba. Dia menjadikan Bani Israel sebagai hamba. Summa 'allama uslub ad-da'wah. Kemudian Allah Taala mengajar kepada kita semua. Dalam ayat ni Allah Taala mengajar kepada Nabi Musa alaihissalam khususnya, tapi umum maknanya pada kita semua. Maknanya kalau kita nak berdakwah, ikut cara yang Allah Taala ajar kepada Nabi Musa alaihissalam. Okey. Faqul. Faqul, maka katakanlah olehmu, ayat yang seterusnya. Faqul, maka qul, katakanlah olehmu. Jadi boleh cuba kita tengok macam mana datang perkataan qul. Dalam fi'il bahasa Arab kita ada fi'il madhi qala, fi'il mudhari'nya yaqulu. Qala telah berkata, yaqulu sedang ataupun akan berkata. Ibu ayah yang dirahmati Allah, fi'il amar dibuat daripada pihak yang depan kita, kamu. Jadi kamu bukan yaqulu. Yaqulu ni dia berkata. Kalau kamu berkata, ibu ayah kotak keberapa? Untuk kamu seorang lelaki berkata, kotak keberapa? Daripada kotak 14 tu kotak keberapa ibu ayah? Kita ulang kaji balik. Untuk kamu seorang lelaki, kotak 14 tu kotak keberapa? Ibu ayah? 7, betul Ibu Fairuznya, kotak ke-7. Jadi ibu ayah, rumus fi'il mudhari' untuk kotak ke-7 dimulakan dengan apa? Mulakan dengan ta kan? Maka jadi taqulu. Yaqulu dia berkata. Tapi kalau kamu berkata taqulu. Okey. Sekarang ni daripada taqulu ibu ayah kita nak tukar kepada taqulu, maksudnya kamu berkata. Taqulu ayat penyata, kamu berkata. Kamu sedang berkata. Tapi kalau kita nak tukar maknanya katalah olehmu. Katalah olehmu makna amar. Langkah pertama ibu ayah kita ulang kaji balik, ibu ayah jawab cepat. Apa kita buat? Perkataan taqulu apa kita buat mula-mula? Apa mula-mula kita buat ibu ayah? Buang huruf ta, betul ibu. Buang huruf ta, maka dia jadi begini. Okey, kita buang huruf ta, dia jadi begini. Saya tulis kejap ya. Ini kena tulis slow-slow sikit. Okey. Buang ta, dia jadi ta tu dah buang, qaf waw lam tinggal. Qulu. Qu lam baris depan. Qulu. Nak tanya ibu ayah, huruf depan sekali, sekarang ni huruf depan sekali boleh baca ke tidak huruf qaf tu? Boleh baca ke tidak? Boleh baca ke tidak? Boleh. Jadi Bu Hashimah boleh baca, perlu tak kita tambah alif di hadapan? Qaf tu boleh baca. Perlu tak tambah alif di hadapan? Tak perlu Ibu Hashimah, betul. Tak perlu. Kenapa tak perlu? Kerana dah boleh baca. Maka yang depan dah settle. Mula depan, yang depan tu dah settle. Qaf tu boleh baca. Belakang pula Ibu ayah. Tadi kita sebut taqulu. Belakang ada tak tambah apa-apa? Tak ada tambah apa-apa. Tak tambah alif nun, tak tambah waw nun, tak tambah ya nun, dan juga tak tambah nun sahaja. Nun sahaja ni pada kotak 6 dan 12 lah. Tak tambah. Kemudian huruf akhirnya bukan alif, waw ataupun ya. Bukan huruf illah. Saya mula sebut huruf illah sekarang ya. Alif, waw, ya dalam ilmu nahu dia panggil huruf illah. Ilmu nahu sorof dia panggil huruf illah. Huruf illah ni maksudnya huruf yang berpenyakit. Penyakit dalam kurungan lah penyakit tu. Maknanya kalau penyakit kita nak simpan ke kita nak buang. Kalau huruf penyakit, kalau penyakit kita ada, kita nak simpan ke nak buang penyakit tu ibu ya.
Kalau ibu ayah ada penyakit, nak simpan ke nak buang? Nak buang kan ada penyakit. Okey. Maka dipanggil huruf alif waw ya sebagai huruf illah, huruf yang berpenyakit. Tapi sekarang huruf akhirnya bukan alif waw ya. Huruf akhirnya adalah lam. Maka ibu ayah, dalam keadaan begini, apa kita buat? Bila fi'il amar, kita matikan huruf akhir. Kalau dia tak tambah apa-apa dan bukan alif waw ya, maka kita matikan huruf lam. Kita matikan huruf lam, jadi macam ni. Qul, qaf baris depan, waw baris mati, lam baris mati. Maka ibu ayah bertemu dua tanda mati. Bila bertemu dua tanda mati begini, apa yang kita buat? Bertemu dua tanda mati begini ibu ayah, apa kita buat? Kita buang huruf yang pertama. Waw tu kita buang, maka jadilah perkataan qul. Itulah asalnya perkataan qul. Boleh ibu ayah insya-Allah ya. Itulah dia. Kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Qul ni asalnya daripada taqulu, kamu kata. Tapi kalau katalah olehmu, tukar pada fi'il amar jadi qul begini. Ibu ayah kalau nak dengar balik selepas ni, kalau ada rezeki kita, Haji Nasir dapat rakam dan uploadkan ke YouTube, ibu-ibu dengar balik insya-Allah. Kalau tak dapat dengar semua, cari yang perbahasan yang sekarang ni. Saya pun tak tahu dah minit ke berapa. Mungkin minit yang ke-20 macam itulah insya-Allah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah. Jadi faqul, maka kata olehmu, siapa mu? Nabi Musa AS. Okey, kata pada siapa? Kata pada Firaun lah. Bila kamu jumpa dia. Ai faqul li Fir'aun ba'da wusulika ilaihi, kata olehmu wahai Musa kepada Firaun selepas kamu sampai kepadanya, halaka. Okey, halaka ni ibu ayah maksudnya kamu, terjemah mudahnya, kamu nak tak? Halaka ni kamu nak tak? Sekejap saya tengok dalam tafsir kalau ada perbahasan khusus. Sekejap ya. Okey. Jadi ibu ya, halaka, kamu nak tak? Hal tu adakah? Laka tu bagimu. Asal terjemahnya hal tu adakah? Laka bagimu, adakah bagimu? Tapi tak kena. Kita maksudnya dimasukkan dekat sini, kamu mahu tak? Adakah kamu mahu? Kamu minat tak? Macam tu. Adakah kamu mahu? Kamu minat tak? Kamu mahu tak? Okey. Jadi ibu ayah cuba tengok terjemah ibu ayah apa dia? Halaka saja. Halaka saja apa terjemah ibu ayah? Halaka. Mahukah kamu? Boleh. Ibu bukan hal saja. Halaka sekali. Halaka. Ibu Rasulullah tulis apakah itu untuk hal saja? Halaka. Nampak Ibu Siti Jumarah? Adakah kamu mahu? Adakah keinginanmu? Adakah keinginanmu Ibu Zabidah? Masya Allah, tabarakallah. Adakah kamu ingin? Nampak tak ibu ayah? Cuba tengok. Dia guna bahasa kasar ke bahasa lembut ibu ayah? Bahasa kasar ke bahasa lembut? Lembut ibu Asimah ya. Ibu-ibu semua punya terjemah tu lebih kurang. Apakah kamu mahu? Kan? Adakah bagi kamu? Semua tu yang penting bahasanya bahasa lembut. Jadi halaka ni bahasa lembut. Bahasa lembut. Kalau Piramli kata bahasa halus. Bahasa halus, bahasa sopan. Halaka, kamu nak tak? Kamu mahu tak? Halaka, apa dia? Halaka ila, kepada, kamu mahu tak kepada antazakka, bahawasanya kamu menyucikan diri. Tazakka itu ibu ayah daripada tazkiyah, maksudnya menyucikan diri. Maksudnya dalam tafsir bagi tahu, halaka mailun ila an tatahhara ala an tatatahhara min al-kufri aw syirki wa tughyan bi an tashhada an la ilaha illallah. Maksudnya macam ni. Wahai Fir'aun, ketika Nabi Musa dah jumpa Fir'aun, wahai Fir'aun, kamu mahu tak supaya saya datang ni untuk bantu kamu mensucikan diri kamu, membersihkan diri daripada syirik kepada Allah Ta'ala, untuk kamu jadi hamba Allah Ta'ala yang taat? Kamu mahu tak? Dengan bahasa yang lembut lah. Padahal Fir'aun tu dia kasar. Nabi Musa berjumpa dengan metod ataupun cara dakwah yang sangat lembut. Okey. Ila an tazakka. Okey. Kejap ibu ayah ya.
Okey. Ibu ya, tazakka ni apa dia? Tazakka ini dia macam ni ibu ya. Dia asalnya fi'il madhinya tazakka. Okay, tazakka dia bab tafa'ul. Kita akan belajar dalam surah peringkat kedua ya. Tapi kita tak sebut lagi, saya baru surah peringkat kedua, baru masuk bab infial hari tu. Okey. Pelajaran keempat tak silap. Tazakka mudhari'nya yatazakka begini. Tazakka yatazakka. Jadi ibu-ibu cuba dengar saya tasrif ya. Cuba dengar saya tasrif. Kalau tazakka saja fi'il madhi, macam mana tasrifnya? Tazakka dia membersihkan diri. Okey. Tazakka, tazakkaya, tazakku. Tazakkau. Ini ibu-ibu dengar saja. Tazakka, tazakkaya, tazakkau. Kotak keempat, tazakkat, tazakkayata, tazakkaina. Kotak ketujuh, tazakkaita, tazakkaituma, tazakkaitum. Tazakkaiti, tazakkaituma, tazakkaituna, tazakkaitu, tazakkaina. Itu fi'il madhi. Tapi di sini ibu ya, an tazakka ni asalnya tatazakka, asalnya tatazakka. Tapi dibuang ta. Saya ulang balik ibu ya, asalnya tatazakka. Dibuang ta. Pasal apa? Diulang ta tu 2 kali kan? Orang Arab dia tak minat diulang doang huruf ni, maka dibuang huruf ta. Tazakka di sini ibu ya, asalnya tatazakka. Jadi ibu ya, berapa bilangan Firaun? Berapa bilangan Firaun ibu ya? Seorang kan? Yang masa Nabi Musa jumpa ni, Firaun ni seorang lah. Seorang saja, Firaun tu ramai. Tapi yang Nabi Musa jumpa seorang Firaun yang mengaku Tuhan. Okey bu, untuk kamu fi'il mudhari', untuk kamu seorang lelaki, kotak ke berapa? Kotak ke-7 kan? Ibu ya, kotak ke-7 dimulakan dengan apa? Kotak ke-7 dimulakan dengan apa? Fi'il mudhari' ibu ya, kotak ke-7 mula dengan ta, Ibu Nurhayati ya. Okey. Jadi yatazakka, kotak ke-7 jadi tatazakka, tatazakka. Begini. Okey. Jadi kan saya kata apa? Saya kata orang Arab ni dia tak suka huruf ni berulang 2 kali. Biasanya dan kadang-kadang dia akan buang huruf tu. Maka dalam Quran sekarang ni huruf tu ta tu ada tapi dibuang. Maka asalnya tatazakka. Jadi apa sekarang? Tazakka saja. Macam ayat ni. Antazakka, asalnya antatazakka, tapi dibuang ta. Dibuang ta tu kerana apa? Kerana orang Arab dia tak suka penggunaan huruf yang sama bersebelahan tu apa ni? Disebut berulang kali. Orang Arab dia tak suka. Boleh buat ya? Saya ulang balik. Halaka, perkataan halaka ini adalah pujukan. Pujukan pelawaan. Mahu tak kamu? Adakah kamu mahu, wahai Firaun, ila an tazakka, untuk diri kamu ini disucikan, jadi suci? Begitu? Boleh ibu ya? Jelas ya? Okey. Ibu ya, kataan tazakka ini yang asalnya tatazakka, fi'il madhinya tazakka, fi'il mudhari' yatazakka. Jap. Sebelum saya teruskan, ibu ya, kalau sekali imbas, macam nampak macam fi'il madhi tak? Tazakka. Nampak tak? Nampak macam fi'il madhi tak? Tazakka tu. Kan? Nampak macam fi'il madhi kan? Tazakka kan? Oh, rupanya bukan fi'il madhi. Rupanya fi'il mudhari' kotak ke-7. Pasal tu kita kena faham asal usul kalimah tu. Kalau tak, kalau tengok, Ustaz tazakka ni fi'il madhi lah Ustaz, kotak pertama. Patutnya dia lah. Dia menunjukkan diri. Tapi tengok terjemah ibu ya. Antazakka tu kamu, mesti ada kamu. Cuba tengok. Apa terjemah antazakka ibu ya? Mesti ada kamu. Kamu menyucikan diri. Paling kurang mesti ada kamu tu. Apa terjemah ibu ya? Antazakka. Nampak ibu Hashimah, mesti ada kamu bersihkan diri. Lagi ibu lain? Ibu lain macam mana? Ada kamu bersihkan diri. Ibu Hashimah ya, ada kamu. Ibu lain macam mana terjemahnya ibu ya? Ibu Nurhayati pun sama, kamu bersihkan diri. Betul ibu? Ibu-ibu lain? Lagi seorang? Ibu Nurhayati, kamu mencucikan diri. Maksudnya menyucikan diri menyucikan diri. Bukan cuci menyucikan. Ibu silap tulis mensucikan diri, betul. Okey ibu. Jadi nampak tak? Mesti ada kamu ataupun engkau. Jadi kalau ibu kata tazakka ni macam fi'il madhi, tapi kalau tazakka fi'il madhi mesti terjemah dia. Dia. Kalau fi'il madhi untuk kamu tazakkaita.
Tazakkaita kalau fi'il madhi. Maknanya kat sini fi'il mudhari' ni ada makna kamu ni. Tapi asalnya tatazakka, dibuang ta, salah satu ta. Maka jadi tazakka saja. Boleh boyah insya-Allah. Okey. Jadi mesti terjemahnya ada kamu dan menyucikan ya. Apa lagi pelawaan Nabi Musa AS? Pertama, menyucikan diri. Wahai Musa, wahai Fir'aun, kamu nak tak untuk membersihkan diri daripada maksiat, daripada syirik pada Allah Ta'ala? Kamu mengaku Tuhan ni, bahaya ni. Nak tak aku datang bantu kamu mensucikan diri? Yang kedua, wa ahdiyaka. Daripada hada yahdi. Hada yahdi. Hada yahdi. Masdarnya hidayah boleh, huda pun boleh. Saya bagi masdar hidayatan saja ya. Okey. Hada yahdi boya. Hada yahdi hidayatan. Okey. Jadi boya tengok kat situ. Okey. Ada waw. Ada waw itu kan? Ada waw. Waw tu namanya waw ataf. Waw ataf ni maksudnya yang selepas dia dan sebelumnya sama cara i'rab dia. Okay, ibu ayah tengok sekarang ni antazakka. Ibu ayah ni kita tak belajar lagi dalam sorof peringkat pertama, peringkat kedua, dalam nahu al-miftahi peringkat pertama tak belajar lagi, dalam mustawa 1, mustawa 2 pun saya tak sentuh. Pasal apa? Ini orang awam. Tapi saya nampak ramai ibu-ibu ayah ni ada bersungguh nak belajar bahasa Arab ni. Saya terangkan permukaan dulu, permukaan. Contoh ibu ayah, zahaba yazhabu. Yazhabu fi'il mudhari' kan? Yazhabu fi'il mudhari'. So kurang-kurangnya ada 4. Ada 4 kalimah bila masuk pada fi'il mudhari' akan menyebabkan dia jadi baris atas. Paling tepat menyebabkan i'rabnya jadi nasab. Tapi takut ibu ayah tak faham nasab tu apa benda. Saya bagi tahu nasab ni asasnya huruf akhir jadi baris atas. Kalau kotak warna kuning tu kan. Okey, jadi contohnya yazhabu. Contohnya yazhabu. Yazhabu. Okey, yazhabu ada 4, secara asasnya ada 4 perkara, 4 kalimah yang bila dia masuk pada fi'il mudhari' dia akan menukar kepada baris atas. Kalau belakang tak tambah apa-apa, tukar baris atas. Kalau belakang tambah alif nun, waw nun ataupun ya nun, dibuang nunnya. Okey. Saya bagi secara ringkas saja. Okey, ada 4. An, kalimah an, lan, izan, kai. An, lan, izan, kai bila masuk pada fi'il mudhari' dia akan menyebabkan fi'il mudhari' itu kalau belakang tak tambah apa-apa maka ditukar kepada baris atas. Dalam mustawa 1 saya berikan lan saja. Mustawa 1 saya berikan lan nafiah saja. Saya tak bagi an, tak bagi izan, tak bagi kai. Itu kita akan belajar nanti insya-Allah. Saya kena belajar ikut peringkat. Jadi ibu ayah, contoh yazhabu bila masuk an yazhaba. Masuk lan yazhaba. Masuk izan yazhaba. Masuk kai yazhaba. Okey. Jadi di sini ada an. Ada an. Jadi ibu ayah, an ini an tazakka tadi asalnya tatazakka. Okey. Ibu ayah, kalau tak ada an pun bunyi dia dah memang tatazakka kan? Jadi ada tak baris atas? Sebenarnya ada baris atas. Asalnya kalau tak ni saya masuk sorof sekejap ibu ayah. Ni agak berat sedikit. Ibu ayah tolong dengar betul-betul. Faham tak apa, tak faham pun tak apa. Ini saya meraihkan pasal jarang jumpa. Ibu ayah, tadi tatazakka asalnya, tidak ada an. Asalnya tatazakka itu asalnya adalah tatazakkayu. Tatazakkayu. Biasa fi'il mudhari' mula baris depan. Tatazakkayu. Fi'il mudhari' biasanya akhirnya baris depan. Tatazakkayu. Pasal payah nak baca tatazakkayu, ditukar pada alif. Jadi tatazakka. Maka ketika mana belum ada an, kita sebut dia ada dhammah baris depan, tapi baris depan yang muqaddarah. Ada saya bincangkan minggu lepas, pelajaran mana saya lupa dah. Dipanggil dhammah ada, tapi baris depan yang muqaddarah yang tak nampak. Begitu juga bila ada an ini asalnya ibu ayah bacanya an tatazakkaya. An tatazakkaya baris atas. Ada tak baris atas? Ada. Tapi orang Arab tak suka bila sebelumnya baris atas, lepas tu ada huruf illah. An tatazakkaya kan, ada ya tu, maka ditukar pada baris atas. Ditukar pada alif. Jadi tatazakka begitu.
Asalnya an tatazakkaya. Tapi ya tu payah nak sebut pada atas, dia tukar pada alif. An tatazakka. Jadi boya sekarang sebenarnya ada tak baris atas sebenarnya? Ada tak baris atas pada an tatazakka? Ada tak baris atas pada tatazakka tu sebenarnya? Ada ke tidak? Ada Ibu Mimlah, ada. Asalnya ada, faham Ibu ya? Asalnya ada. Tapi mana pergi? Mana pergi dah ditukar pada alif maksurah tu, maka tak nampak dah. Dia ada tapi tak nampak. Maka kita panggil fathah baris atas, fathah yang muqaddarah, yang tak nampak. Asalnya ada tapi tak nampak. Okey, jelas? Okey. Sekarang ni kalimah tazakka yang asalnya tatazakka adalah asalnya ada baris atas, dia i'rab dia nasab. Ada pula waw. Ada pula waw selepasnya waw ataf, yang mana selepas waw kena ikut sama hukumnya. Maka Ibu ya tadi hada yahdi kan, hada yahdi. Kalau ahdi aku tunjukkan. Hada yahdi hidayah petunjuk. Kalau yahdi dia menunjukkan. Kalau ahdi aku tunjukkan. Aku tunjukkan. Jadi ahdi. Fi'il mudhari' ni boyah ya. Ahdi. Ahdi aku tunjukkan. Cuma Ibu ya sekarang ni ahdi berada selepas waw. Dan dia kena ikut hukum pada tatazakka tadi. Maka tatazakka hukumnya nasab. Dan dia dengan baris atas asalnya tatazakkaya, jadi tatazakka saja. Dan selepasnya aku tetap fi'il mudhari', hada yahdi. Fi'il mudhari' mula dengan yahdi, ya, yahdi. Kalau tukar pada saya, hamzah, ahdi, begitu. Kerana tazakka tadi nasab, ahdi pun kena nasab, maka dibaca ahdiyah. Kan? Nak sampai ke situ Ibu kena terang satu-satu baru boleh jelas insya-Allah. Jadi Ibu tahu tak sekarang kenapa dibaca ahdiyah? Kenapa dibaca ahdiyah? Jawapannya kerana dia adalah maktuf. Saya gunakan istilah maktuf. Dia mengikut kepada kalimah tazakka. Okey. Kalau siapa nak tahu macam mana maktuf yang lain, mustawa 2 nanti. Sebab kursus mustawa 2 tunggu. Tapi syarat kursus saya ambil kejap kan. Notas mana saya jumpa kejap. Okey. Ini nota mustawa 2. Mustawa 2. Nanti ibu ayah akan belakang. Kat belakang ni ada belajar pasal maktuf. Ni huruf ataf. Huruf ataf. Saya bagi sikit je. Saya bagi waw, aw ataupun summa. Asas saja. Kita akan belajar kursus mustawa 2. Cuma mustawa 2 kursus ni akan jadi panjang sedikit dan bayarannya sedikit lebih lah. Kerana apa? Kerana mustawa 2 ni kena betul-betul kita dalami lagi insya-Allah. Jadi Ibu ya, syarat untuk ikuti kursus mustawa 2 live Google Meet mesti wajib ikuti mustawa 1. Dia tak boleh main lompat-lompat. Saya tak nak lompat-lompat. Syaratnya mesti mustawa 1 baru boleh jadi mustawa 2 begini. Okey Ibu ya. Kalau saya buat ada tak yang nak join? Kalau saya buat ada ke ibu-ibu yang nak join ni? Harap-harap ada lah insya-Allah ya. Okey. Cuma mungkin bayaran saya tak guna ringgit lah, saya guna pound sterling senang. Pound sterling je, boleh tak? Gurau je Ibu. Ibu apa boleh ya insya-Allah ramai nak insya-Allah nanti. Tapi syarat Ibu belajar sungguh-sungguh lah Ibu. Saya nak bantu Ibu ni belajar sungguh-sungguh insya-Allah. Ini kita belajar ni berbayar ni, berbayar. Tapi ulang kaji ni beginilah, pelajaran free yang free begini, ini akan jadi ulang kaji pada ibu-ibu. Kan? Mungkin antara ibu-ibu ni ada hanya join pengajian pengajian dulu saya buat harfiah Fatihah, saya buat harfiah Al-Kahfi, lepas tu dah tak ikuti pengajian. Google Live pun dengar sekali-sekala. Jadi memang tak nampak lah apa yang saya nak terangkan. Dia kena ikut semua sekali insya-Allah. Okey. Balik kat sini. Jadi wa'ahdiyah dan aku nak tunjukkan. Aku siapa aku? Nabi Musa AS. Aku menunjukkan pada wa'ahdiyaka, aku tunjukkan kamu wahai Musa, kamu Musa, ila kepada Rabbika, kepada Tuhanmu. Maksudnya aku nak kenalkan kau wahai Musa pada Tuhan kamu yang sebenar. Wahai Musa, kesian kamu ni. Kamu ni dah mengaku Tuhan, kamu ni dah jauh sesat dah Musa. Nak tak aku bersihkan hati kamu, aku bantu kamu bersihkan hati kamu wahai Musa, dan nak tak aku
tunjukkan pada kamu wahai Musa kepada jalan Tuhanmu untuk mengenal Tuhanmu yang sebenar. Fa maka takhsha wahai Firaun. Saya sebut apa tadi ibu? Saya sebut lain ya? Saya sebut lain ya. Wahai Musa, okey, maaf. Okey. Wahai Musa, wahai Firaun. Okey. Nak tak aku tunjuk kamu wahai Firaun? Maaf ibu, saya tersasul. Ya. Tunjuk kepada kamu wahai Firaun untuk kamu mensucikan hati kamu, wa ahdiyaka, dan aku tunjukkan kepada kamu wahai Firaun, ila rabbika, kepada Tuhanmu, fatakhsha, maka kamu jadi takut. Terima kasih banyak Ibu Asimah, betulkan saya silap tadi, tak fokus. Fa maka takhsha, kamu pun jadi takut. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi khashiya, shin bagi bawah ibu ya, khashiya, mudhari'nya yakhsha, begini, khashiya yakhsha, fa'ila yaf'alu asalnya. Ibu tengok ya, asalnya fa'ila yaf'alu, asalnya khashiya yakhshayu lah, fa'ila yaf'alu, khashiya yakhshayu. Tapi macam saya kata tadi, orang Arab suka tak baca macam tu, yakhshayu. Dia akan tukar kepada alif. Jadi yakhsha saja. Jadi ibu, kalau kamu takhsha lah, kamu takut pada Allah, takhsha. Ibu-ibu, asalnya takhsha tu apa asalnya? Takhshayu, tapi payah nak sebut, jadi takhsha saja. Maka kamu pun jadi takut, kamu takut pada Allah Ta'ala. Okay, kita baca tafsirannya ibu ya. Ai faqul li Fir'aun, kata olehmu wahai Musa kepada Fir'aun, ba'da wusulika ilaihi, selepas kamu sampai kepadanya, hal laka raghbatun fit tatahhuri minasyirki wal 'uyub. Wahai Fir'aun, kamu nak tak sucikan hati daripada syirik dan keaiban, dari perkara-perkara yang aib? Wa inni urshiduka ila ma'rifatillahi wa tauhidihi wa ibadatihi. Aku nak tunjukkan pada engkau wahai Fir'aun jalan untuk mengenal Allah Ta'ala. Wahai Fir'aun, aku nak tunjukkan pada engkau wahai Fir'aun jalan untuk mentauhidkan Allah dan jalan untuk beribadah pada Allah. Fatakhafu iqabahu, maka kamu pun jadi takut pada balasan Allah Ta'ala. Apa jalannya? Bi'ada'i ma amara bihi, dan dengan jalannya wahai Fir'aun, kamu kena tunaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Wajtinabi ma naha anhu, dan kamu kena menjauhkan apa yang Allah Ta'ala larang. Wal khasyatu la takunu illa min muhtadin rasyidin, dan takut pada Allah Ta'ala ini tidak akan berlaku kecuali orang yang dapat hidayah dan petunjuk saja. Ibu ayah, orang yang takut pada Allah hanyalah orang yang dapat hidayah saja. Orang yang tak dapat hidayah Allah, dia tak takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita minta sungguh-sungguh ibu ayah, Allah bagi petunjuk pada kita dan kekalkan petunjuk itu insya-Allah. Kenapa? Kerana orang yang paling bahaya, paling malang adalah orang yang Allah Ta'ala di dunia lagi, Allah Ta'ala tarik petunjuk daripada diri dia. Mula-mula tinggal sembahyang rasa takut sangat, akhirnya tinggal sembahyang dia tak rasa apa. Mula-mula tinggal puasa tak rasa apa, takut sangat. Lama-lama tinggal puasa dia tak rasa apa. Masa sekolah dulu, sekolah agama, perempuan, lelaki, terutamanya orang perempuan lah, maaf ibu ayah ya, pakai tudung labuh, Masya Allah, Tabarakallah. Bila keluar masuk universiti dah mula singkat lah. Akhirnya tudung makin singkat, nampak bentuk dada dan sebagainya, dia tak rasa apa dah. Pakai tudung lagi, tapi dah tak macam orang belajar agama. Ibu ayah, saya tegas ibu ayah, kalau ibu ayah pakai tudung, pastikan labuh ibu ayah. Tak perlu pakai tudung macam tudung ustazah tu. Pakai tudung, pastikan kalau ibu ayah tengok ke cermin. Maaf ibu ayah ya, terutama ibu-ibu, tengok ke depan, nampak tak bentuk dada ke dari tepi. Dari tepi kalau tudung tu nampak tak ke dalam, bentuk kat dalam baju tu, bentuk dada nampak tak? Kalau nampak tutup, labuhkan lagi. Labuhkan sampai ke bawah ni ke tudung. Tudung lipat-lipat pun tak apa. Tudung warna-warna pun tak apa ibu ayah. Yang penting labuh lah, labuh. Boleh ibu ayah, boleh ibu ayah ya. InsyaAllah kalau betul-betul kita belajar agama, kita jaga insyaAllah ibu ya. Tak naklah ibu pakai tudung pendek macam ni, nampak bentuk dada. Walaupun ibu pakai baju tak nampak aurat dalam tu, tapi bentuk juga adalah aurat ibu ayah. Kita bukan suruh balut tubuh kita, diminta untuk menutup aurat kita. InsyaAllah ibu ayah. Kalau ibu ayah ada terlibat naik basikal, kan sekarang ni Sabtu Ahad ramai naik basikal kan, ramai naik basikal, bagus, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi ibu ayah pakaian, sekarang ni saya tengok bila naik basikal je pakaian kena pakai ketat-ketat. Dia naik basikal tu nampak macam-macam bentuk, ada perempuan terutamanya, lelaki pun sama juga. Ibu ayah pakai seluar ketatnya, mana boleh macam tu.
Jagalah insya-Allah. Sukan tu baguslah untuk niat kita untuk ibadah, untuk dapat kekuatan ibadah. Tapi kalau caranya salah, selamat tak menghalalkan cara. Boleh buaya insya-Allah. Okey, maaf ya saya menegurlah ibu ayah insya-Allah. Untuk saya juga. Wal khasyatu, pasal apa tadi? Kita bagi tahu wal khasyatu la takunu illa min muhtadin rasyidin. Perasaan takut pada Allah Taala itu tak akan dapat kecuali orang yang betul-betul dapat petunjuk dan dapat hidayah. Apa bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama amarahu Allah bilainil qaul liyakuna anja'a fi da'wah. Apa tujuan Allah Taala perintahkan Nabi Musa alaihissalam dakwah dengan suara yang sangat lembut, suara yang penuh sopan santun? Pasal apa tujuannya? Supaya lebih memberi kesan dalam dakwah. Lianna da'watal jababirah tatatallabu 'adatan talattufi warifqi wal mudarah. Kerana kita nak pergi jumpa puak-puak orang-orang besar ni, orang-orang yang besar ni, nak pula besar sombong pula tu, memerlukan kebiasaannya kepada kita yang kena lembut. Diorang kasar, kita yang kasar, kita lembut. Dan juga penuh kasih sayang, dan juga penuh belas ihsan. Litakhfifi ghilwaihim, untuk mengurangkan kesombongan mereka, dan juga kita kata mereka punya, ya bila orang kasar kita lembut dengan dia jadi apa, dia cair, tunduk dia, okey baik. Kalau dia kasar, kita pun kasar, apa jadi gaduh lah. Saya nak macam tu kan. Sekarang dakwah semua nak dakwah, nak sentap semua kan. Janganlah sekali-sekala tak apalah ibu, tapi jangan semua macam nak sentap macam nak dakwah tu nak pancung orang. Dakwah ni pancung orang kan. Kita nak pergi masjid, nampak orang naik motor, orang budak-budak melepak dekat atas padang. Kita ni Masya Allah dah pergi haji semua, pergi ustaz, korang ni tak kerti nak balik ke? Dah maghrib tak kerti nak balik, mak bapak tak ajar ke? Ni bahasa ni diorang benci betul, anak bunda benci, diorang jadi menyampah nanti. Saya dah pernah kena dulu lah, saya dulu pun bukan yang baik sangat kan. Nanti kita jadi apa ni. Kenapa saya boleh belajar agama ibu ya? Masa saya mula pergi surau dulu, tingkatan 3, saya diberi kepercayaan untuk bimbing anak-anak remaja. Mula-mula saya diminta untuk azan. Lepas tu akhirnya saya diminta jadi imam. Saya jadi imam hari Jumaat. Saya bukan belajar agama pun, tapi saya dah hafal surah Sejadah dengan surah Al-Insan tu. Saya diminta jadi imam. Akhirnya saya diberi kepercayaan oleh IJK Surau Al-Falah di Panang Jaya tu, untuk saya tiap-tiap malam tidur kat surau, ada pegang kunci surau, dapur surau pun saya pegang, bawa anak-anak remaja tidur sana. Malam-malam saya bacakan hadis, kita baca kitab tabligh buat tu, Fadil Amal tu, baca, buat adab tidur. Akhirnya Masya Allah ramai anak-anak remaja yang ikut saya sekali iktikaf kat surau tu, di surau Jumaat lah. Pasal apa ibu ya? Kerana mula-mula kasar, tapi lama-lama bila dah lembut, pakcik-pakcik tu bagi kepercayaan pada kita remaja ni, Masya Allah penuh dengan remaja pada masa tu ibu ayah. Jadi dakwah ni janganlah kita kasar-kasar, mentang-mentang kita anak muda. Ya, salah sikit kena hamun, salah sikit kena maki, salah sikit kena peling. Tak naklah macam tu ibu ayah. InsyaAllah boleh ya. Okey. Wastizani syai'in min utuwihim wa tajabburihim. Wa qad takarrara al-amru bil-laini fi hadhihi al-qissah fil Quran Karim. Kama jaa fi qawlihi ta'ala. Okey. Ibu ayah perintah untuk bercakap lemah lembut dalam dakwah ni ibu ayah, datang juga dalam surah lain, surah Taha. Firman Allah Ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Faqula, kalau seorang qul, kalau dua orang kata oleh kamu berdua, qula, katalah oleh kamu berdua wahai Musa dan Fir'aun kepada wahai Musa dan Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun, qawlan layyinan, kata yang lemah lembut. La'allahu, mudah-mudahan, yatadhakkaru, dia beringat, ataupun dia yakhsha, takut pada Allah. Mudah-mudahan dia takut, beringat. Ibu ayah, Nabi Musa adalah Nabi Ulul Azmi, diperintahkan untuk cakap lemah lembut dengan Fir'aun yang sejahat-jahat manusia. Orang yang kita nak dakwah sekarang ni bukanlah sejahat Fir'aun, dan kita pula bukan sebaik Musa. Kita bukan sebaik Nabi Musa, Nabi Harun. Dan orang yang kita nak dakwah tu
bukanlah sejahat Fir'aun yang kita nak rasa kita lebih baik daripada dia. Kita nak rasa kita dakwah kita paling hebat. Kita rasa kita lah yang dah buat dakwah sungguh-sungguh. Orang tu yang tak nak ikut. Tak. Ibu ayah Nabi pendakwah paling hebat. Nabi SAW pendakwah paling hebat. Bila Nabi pergi Taif, orang Taif baling Nabi dengan batu. Nabi kata apa? Ya Allah, aku mengadu ya Allah pada engkau. Aku lemahnya aku ni ya Allah. Aku tak pandai ya Allah. Lemahnya aku ya Allah. Hinanya aku pada mata manusia ya Allah. Ya Allah, asalkan kau redha pada aku ya Allah. Kau hantar aku ke mana pun ya Allah. Aku tetap akan terima ya Allah. Aku sanggup buat perintah kau ya Allah. Dakwah ni. Biar orang pandang aku macam-macam ya Allah. Aku tak kisah. Jadi ibu ayah ni motivasi kita dalam dakwah ibu ayah ya. Orang nak kata apa katalah. Orang nak kata apa katalah. Apa kita kisah? Kan? Kita buat jahat ke kita tak buat jahat, kita ajak orang pada Allah Ta'ala. Contoh saya pun masa saya mula-mula buat kelas macam ni, buat kelas bahasa Arab ni, macam-macam kena. Nak pula bila saya buat kelas tidak ada minta bayaran dan sumbangan daripada orang ramai. Contohnya kat masjid pun kita tak tabung sumbangan untuk orang ramai pun kena juga. Tak apa ibu, tak apa insyaAllah. Ya. Pun kena juga ibu ayah macam-macam kena dengan saya ni. Tapi tak apa lah. Kalau kita patah hati ke kita ni, kita yang rugi. Saya teruskan sikit-sikit Allah Ta'ala tunjukkan pada kita jalan rezeki tu insyaAllah ibu. Jangan risau ya. Jadi ibu ayah yang penting kita nak ajak orang pada Allah dengan penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang dan penuh rasa rendah diri. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala sikit lagi. Wal ayatu dalilun ala anna al-maqsuda al-a'zam min ba'tsatir rusul hidayatan nas ila ma'rifatillah. Ayat ni menunjukkan apa ibu ayah? Apa dia maksud sebenar? Apa dia maksud yang paling besar daripada pengutusan para rasul? Apa maksud sebenar? Bukan nak ajar manusia jadi kaya. Bukan nak ajar manusia jadi apa-apa saja kelebihan dunia. Untuk ajar jadi muka handsome, muka cantik ke, pakaian betul tak? Bukan. Matlamat utama Allah utuskan kepada rasul adalah supaya memberi hidayah, jadi asbab hidayah pada manusia, untuk manusia kenal Allah Ta'ala. Jadi ibu ayah, saya minta maaf. Saya dan ibu ayah kalau kita belajar agama, pastikan apa niat kita. Ibu ayah hantar anak belajar agama, hantar belajar madrasah, hantar belajar jadi hafiz. Apa tujuan ibu ayah? Kalau tujuan nakkan gelaran tu jangan. Nak gelaran Al-Hafiz, gelaran Al-Azhari. Tak, itu bukan matlamat. Matlamat kita adalah anak kita tu ibu ayah keluar habis belajar, dia akan bertebaran dalam umat ini, jumpa orang dan ajak mereka kepada kenal Allah Ta'ala. Ajak manusia pada Allah. Ada pendapatan, tak ada pendapatan, itu cerita lain. Ada upah, tak ada upah, itu cerita lain. Matlamat pertama, saya belajar agama hari tu dulu, saya belajar agama, sekarang pun masih belajar sampai mati. Ibu-ibu belajar agama, apa tujuan ibu belajar? Tujuan ibu belajar kalau tujuan sekadar nakkan ilmu tapi tak ada rasa nak sampaikan pada keluarga, sampaikan pada orang, rugilah ibu ya. Kita ni umat dakwah, kita kena ajak semua orang pada Allah Ta'ala. Tapi dengan penuh rendah diri dan rasa kita ni tak ada apa-apa. Kalau orang dapat hidayah sekalipun, itu bukan pasal kita. Itu Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia. Bukan pasal kita pandai cakap, bukan pasal kita pandai ceramah, tak. Itu semua asbab saja. Allah bagi hidayah. Boleh ibu ya. Wa anna ma'rifatullah tastafadu minal hadi. Dan mengenal Allah Ta'ala ini hanya kita dapat faedah daripada orang yang dapat petunjuk. Satu orang yang dapat petunjuk daripada Allah dan dia berdakwah, insya-Allah kita akan dapat petunjuk melalui dia. Macam mana dia berdakwah, ajak manusia pada Allah, dia pun tak kenal Allah. Macam tu. Jadi boyang kalau kita nak berdakwah, kita kena kenal siapa Tuhan kita tu. Pasal tu awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal kita akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Boleh jelas semua insya-Allah ya. Okey, ada masa sikit lagi. Ya ibu ya. Okey, ayat 12 ya. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa'arahu al-ayata al-kubra. Okey. Dalam bahasa Arab kita ada ro'a saja. Ada fi'il madhi ro'a.
Ro'a fi'il mudhari'nya yara. Ni biasa jumpa buaya kan, ro'a yara. Apa dia makna ro'a yara? Ro'a yara maksudnya melihat saja. Ro'a yara melihat. Melihat. Tu ro'a 3 huruf. 3 huruf. Ro'a yara melihat. Kalau tambah hamzah di hadapan dia jadi bab if'al. Dia jadi ara. Jadi ara mudhari'nya yuri. Yuri. Okey, cuba kita tengok ya. Ara yuri. Ustaz kata ara tu dah jadi 4 huruf tambah hamzah. Mana tengok macam 3 huruf je kan? Ibu ayah asalnya ra'aya. Ra'aya. Ra'a tu asalnya ra'aya 3 huruf. Jadi ara ni asalnya ar-aya. Asalnya ar-aya. Payah no nak sebut ar-aya. Ar-aya jadi ara saja. Asalnya 4 huruf. Ar-aya. Ra hamzah ya, ra'a tu asalnya 3 huruf, ra'aya. Ra'aya jadi ra'a. Tambah hamzah di hadapan jadi ar-aya. Payah nak sebut ar-aya, payah. Jadi ra, jadi ara saja. Apa tadi? Ra'a terjemah ra'a melihat. Tapi kalau ara memperlihatkan. Beza melihat dengan memperlihatkan. Saya melihat pokok. Maksudnya saya melihat pokok. Saya memperlihatkan pokok kepada orang lain. Nampak tak? Beza kan? Okey, ibu ayah. Jadi ibu ayah, cuba tengok apa terjemah ibu ayah? Fa'ara, apa dia ara? Terjemah ibu ayah pada ara. Mesti memperlihatkan. Mesti ada imbuhan me dengan an. Ibu Hashimah lihat saja ke? Nampak ibu ayah, ibu Hashimah punya. Maka dia memperlihatkan. Ibu Hashimah betul ke lihat saja ibu? Cuba ibu tengok betul-betul. Dia mesti memperlihatkan, bukan lihat saja. Mesti memperlihatkan. Lalu tu fa tu. Fa tu lalu. Ara tu memperlihatkan ibu ayah ya. Kalau lihat saja tak betul ibu ayah. Ibu Hashimah, cuba ibu Hashimah tengok betul-betul. Ibu Hashimah, dia dilihatkan. Okey. Terjemah ibu Hashimah adalah terjemah untuk faham saja, bukan terjemah yang betul, yang tepat. Yang tepatnya ibu Hashimah tengok terjemah ibu lain, semuanya memperlihatkan. Itu terjemah yang betul ibu ya. Ibu Hashimah boleh betulkan, bukan betul kan? Ibu Hashimah boleh tambah terjemah lagi dekat Quran terjemah ibu Hashimah tu. Okey, yang betulnya memperlihatkan. Beza melihat dengan memperlihatkan. Jadi ara bab if'al, ara yuri ira'an. Masdarnya saya tak bagilah. Ara yuri saja. Jadi ara dia telah memperlihatkan. Siapa dia? Nabi Musa AS. Nabi Musa AS memperlihatkan hu-nya. Hu tu maf'ul bihi. Dhamir itu sebagai maf'ul bihi. Ya. Ara dia telah memperlihatkan. Dia yakni Nabi Musa AS telah memperlihatkan hu-nya itu Fir'aun. Nabi Musa telah memperlihatkan kepada Fir'aun apa dia? Al-ayata al-kubra. Al-ayata al-kubra maf'ul bihi yang kedua. Tadi perbuatan ara memperlihatkan Nabi Musa yang buat. Perbuatan tu dah ada fa'il, iaitu dhamir huwa kembali pada Nabi Musa. Hu adalah maf'ul bihi pertama. Dia yakni Musa memperlihatkan akan Fir'aun, maf'ul bihi pertama. Apa yang diperlihatkan? Al-ayata al-kubra. Tanda, al-ayah ni tanda. Tanda al-kubra yang besar. Yang besar. Okey, mukjizat lah maksudnya. Al-ayata kalimah muannas, maka al-kubra sifat dia. Kalau muzakkar akbar, dia kita panggil isim tafdhil ya, isim tafdhil. Kita tak belajar lagi, tapi saya bagi tahu. Kalau besar kabir, paling besar akbar untuk muzakkar, tapi kalau muannas kubra. Jadi al-ayah kan muannas, al-ayata al-kubra begitu. Tanda yang besar, tanda kebesaran Allah yang besar ataupun mukjizat yang besar. Okey, ay fa azharahu lahu al-alamata wal mu'jizata al-kubra. Maka Nabi Musa AS pun menzahirkan kepada Fir'aun tanda dan juga mukjizat yang besar, ad-dallata ala sidqi nubuwwatihi, yang menunjukkan kepada benarnya kenabian Nabi Musa AS. Apa dia? Wahya inqilabul 'asa hayyatan awil yad. Okey. Apa antara mukjizatnya adalah tukarnya tongkat kepada ular yang besar. Tongkat yang memang tongkat betul, memang tongkat bertukar kepada ular,
memang ular, bukan ular khayalan. Sebagaimana tukang-tukang sihir Firaun mencampakkan tali tu diperlihatkan kepada manusia biasa macam kita nampak ular. Nampak dia ular. Ada lagu ular Hindustan kan? Ti 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 lagu ular dulu kecil-kecil tengok kan. Jadi apa ni? Ular yang bukan betul, ular khayalan. Tapi Nabi Musa punya ular betul-betul ular. Memang ular betul. Tungkat tu dah tak ada dah. Memang jadi ular betul dan makan semua tali-tali yang dia nampak macam ular. Itu antara mukjizatnya. Apa lagi mukjizatnya lagi? Mukjizat tangan Nabi Musa nampak putih bercahaya. Okey. Apa lagi? Mu'adzalika kazzaba wa khalafa. Masalahnya ibu ayah, Firaun ini dah nampak mukjizat punya besar pun dia tetap kazzaba, mendustakan Nabi Musa AS. Wa khalafa dan melawani ataupun tidak mengikut ajaran Nabi Musa AS. Kama qala ta'ala fakazzaba wa asa, sambung pada minggu depan insya-Allah ibu ayah. Besok insya-Allah. Insya-Allah besok ke? Besok kot rasanya. Tengok boleh jadual pada masa akan datang. Cuma nak bagi tahu ibu ayah. Okey. Mereka mendustakan, bukan berdusta. Mereka mendustakan Nabi Musa alaihissalam. InsyaAllah ibu ayah pada hari ini dapat tak pengajaran? Dapat tak poin-poin penting kuliah kita pada petang ni? Dapat tak insya-Allah? Boleh faham insya-Allah ya? Mudah-mudahan kita dapat sama-sama amal insya-Allah ibu ayah. Penting kita dapat amal. Dan kita sampaikan. Poin paling besar adalah dalam kita berdakwah, kita kena lemah lembut. Kita kena merendahkan diri kita dalam dakwah insya-Allah ibu ayah. Saya pesan tu untuk diri saya sangat-sangatlah. Dan juga untuk ibu-ibu ayah semua insya-Allah. Dan kita kena ingat, kita ni adalah umat dakwah. Kita kena ajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung kerja kenabian. Kita bukan nabi, tapi kita menyambung kerja yang dibuat oleh Nabi Muhammad dan para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan dakwah pada umat insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ibu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Afwan ibu wa iyyak dan sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.